Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang teori behaviorism yang telah dipelopori oleh ahli fisiologi ataupun ahli falsafah terkemuka dunia iaitu Ivan Pavlov. Jadi saya ingin membentangkanlah sedikit biodata dan juga kehidupan Ivan Pavlov ini. Siapakah beliau? Tokoh yang terkenal dengan teori pelaziman klasik. Okey, nama penuh beliau ialah Ivan Petrovich Pavlov. Beliau lahir pada tanggal 14 September 1849 di Rusia. Bapanya, Peter Dmitrievich Pavlov ni merupakan seorang pendeta. Dan beliau sangat-sangat berharaplah bahawa Ivan Pavlov ini akan mengikut jejak beliau lah dengan menyertai gereja. Akan tetapi, Ivan Pavlov ni lebih meminati ilmu sains lah. Waktu kecil lagi, Ivan ni telah meminati karya-karya sains seperti Charles Darwin dan juga I.M. Sazonov. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti terkemuka di Rusia lah, iaitu Universiti Saint Petersburg dalam bidang kimia dan juga fiziologi. Selepas tamat pelajaran, Ivan Pavlov ni berkahwin dengan Serafima Vasilievna dan juga dikurniakan beberapa orang anak. Terdapat sejarah hidup jatuh bangun lah Ivan Petrovich Pavlov ni dalam karier beliau. Namun, nasib beliau berubah pada tahun 1890 apabila beliau mengambil pelantikan sebagai Profesor Farmakologi, iaitu Profesor Medik di Akademik Perubatan Tentera. Pada tahun yang sama, beliau juga menjadi pengarah Jabatan Fisiologi di Institut Experimental Medicine. Institut ini merupakan institut experimental medicine yang terkenal jugalah di Rusia. Dan dengan jawatan-jawatan akademik yang beliau miliki pada waktu itu, beliau berpeluang meneruskan lagi dalam kajian saintifik yang beliau sangat-sangat minat. Pavlov mendapat gelaran doktor pada tahun 1879. Okey, Pavlov ni terkenal lah dengan kajian refleksi ataupun kajian rangsangan di makmal melalui satu siri eksperimen dengan anjing. Pada mulanya, Pavlov ni mengkaji hubungan antara air liur dengan makanan. Beliau membuktikan bahawa anjing mempunyai tindak balas tak terlazim apabila mereka diberi makanan. Dalam erti kata lain, mereka merangsang untuk mengeluarkan air liur pada prospek makanan. Bila nampak makanan je, anjing itu akan mengeluarkan air liur. Beliau sedar bahawa anjing-anjing tersebut bertindak balas apabila menyedari pembantu amal yang ingin memberi makanan. Dalam erti kata lain juga, anjing-anjing ini telah dibiasakan untuk bertindak balas dengan cara tersebut. Bila pembantu amal datang ingin memberi makanan, anjing-anjing itu akan bertindak balas sebab dah terbiasa. Okey, seterusnya beliau ni mengabadikan dirilah dalam bidang fiziologi dan juga bidang kimia ini sehingga beliau dianugerahkan hadiah Nobel dalam bidang Physiology of Medicine, satu kajian iaitu proses penghadaman pada tahun 1904. Dan riwayat hidup beliau tamat pada 27 Februari 1936 di Leningrad kerana dijangkiti satu penyakit iaitu pneumonia double. Kematian beliau ni sangat-sangat sedih dan diperingati dengan pembumian besar-besaran. Dan juga beliau ni diabadikan, karier beliau diabadikan dengan satu monumen yang telah didirikan di negara asalnya iaitu Rusia sebagai menghormati beliau. Dan juga makmal yang telah beliau melakukan siri uji kaji itu telah bertukar ataupun telah dinaik taraf menjadi sebuah muzium peringatan. Jadi itu sajalah sedikit tentang sejarah hidup Ivan Pavlov. Seterusnya, kita lihat kepada eksperimen yang dijalankan oleh Ivan Pavlov, yang mana eksperimen tersebut adalah berkaitan dengan anjing. Lihat kepada gambar, apabila ditunjukkan bekas makanan kepada anjing ataupun makanan kepada anjing, anjing mengeluarkan air liur. Seterusnya, apabila membunyikan loceng, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur, tidak mengeluarkan apa-apa gerak balas. Yang ketiga, seterusnya, apabila membunyikan loceng dan menunjukkan makanan, anjing tersebut mengeluarkan air liur. Okey, selepas pelaziman, selepas dibiasakan dengan membunyikan loceng tanda untuk makan, anjing tersebut mengeluarkan air liur, menandakan dia lapar apabila loceng dibunyikan. Okey. Teori behaviorisme ini terdapat hukum asas 4
empat perkara. Okey, proses pertama adalah proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Menurut kajian Pavlov, beliau mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme. Kajian beliau adalah berasaskan pada hukum perkaitan yang diutarakan oleh ahli falsafah Yunani awal iaitu Aristotle. Rangsangan merupakan ejen persekitaran yang menimbulkan gerak balas, manakala gerak balas pula ialah tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Beliau mengemukakan bahawa sesuatu organisme akan teringat sesuatu kerana sebelum ini organisme berkenaan telah mengalami sesuatu yang berkaitan. Okey, daripada eksperimen Ivan Pavlov ni, apa yang boleh disimpulkan adalah anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Okey, dalam pendidikan, guru memberikan pujian kepada murid dan murid akan menghasilkan kerja sekolah yang diberi ataupun latihan yang diberi dengan baik. Pujian tu adalah satu bentuk rangsangan yang menimbulkan gerak balas, yang mana gerak balas tu adalah murid, yang di mana murid tu menyiapkan kerja sekolah dengan baik. Lama kelamaan murid tu akan menyiapkan kerja sekolah dengan baik kerana dia tahu pujian akan diberikan apabila dia berbuat demikian. Seterusnya, ada beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan melalui prinsip kelaziman klasik Pavlov. Okey, menurut Pavlov ni, setiap rangsangan itu akan menimbulkan gerak balas. Jadi, ada 4 konsep yang penting, antaranya ialah pertama ialah penguasaan. Iaitu penguasaan itu ialah bagaimana organisme mempelajari sesuatu gerak balas atau respon baru itu yang berlaku secara peringkat berperingkat. Jadinya, semakin kerap kita mencuba, semakin kukuh penguasaannya. Kata orang putih, practice make perfect. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok teori Pavlov ni, sebenarnya dia ni nak melatih anjingnya untuk menukar kebiasaan anjing. Kebiasaan anjing tu, bila tengok tulang makanan, air liur dia akan meleleh. Jadinya, Pavlov ni dia nak train anjing dia step by step untuk menukar kebiasaan tu. Dia menukar kepada loceng. Tengok bunyi loceng je, jadinya air liur anjing tu akan meleleh. Jadinya, loceng itu menggantikan tulang makanan anjing tu. Jadi yang kita boleh ambil contoh, kalau kita masuk dalam konsep pendidikan, kita boleh ambil contoh solat. Kan? Macam mana nak ajar amali solat anak murid, macam mana kita nak betulkan bacaan Fatihah anak murid, macam mana kita nak ajar anak murid tu sujud dengan betul, rukuk dengan betul, duduk antara dua sujud dengan betul. Jadinya semua tu memerlukan proses berulang-ulang kali agar pelajar itu sendiri akan ingat step by step amali solat itu. Jadinya jika berlaku kekerapan, maka berlakulah pengukuhan. Sebab itu juga Al-Quran itu juga diturunkan secara berperingkat-peringkat. Sebab apa? Sebab manusia itu sendiri tidak boleh menerima perubahan secara mendadak. Jadinya memerlukan peringkat-peringkat. Jadinya jika berlaku kekerapan, maka berlakulah pengukuhan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu generalization ataupun dipanggil stimulus generalization. Okey, di dalam generalization ini yang bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Jadi Pavlov menggunakan bunyi loceng yang berlainan nada, tetapi anjing masih lagi mengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahawa organisme telah terlazim dengan dikemukakan suatu rangsangan tak terlazim. Jadi ia akan menghasilkan gerak balas terlazim walaupun rangsangan itu berlainan atau hampir sama. Rangsangan tu adalah bunyi loceng tadi. Okey, saya bagi contoh untuk contoh akademik, iaitu mengenai seorang pelajar. Okey. Pelajar ini diberikan nama Ali. Jadi Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Ali juga risau setiap kali ujian biologi dijalankan kerana kedua-dua subjek tersebut mempunyai perkaitan. Jadi kimia dan bio, seperti yang kita sedia maklum, tidak terpisah kerana kedua-duanya adalah merupakan subjek sains. Jadi rangsangan yang sama, jadi perkaitan adalah rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Okey, sekian, terima kasih. Seterusnya,
Konsep pelaziman klasik Ivan Pavlov yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi ini berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. Ivan Pavlov juga pernah membuat kajian dan mendapati jika beliau menukar nada bunyi loceng yang jauh berbeza dengan nada asal, anjing itu tidak mengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahawa organisme berkenaan dapat membezakan dan mendiskriminasikan antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak balas. Dalam bidang pendidikan, contohnya bidang pendidikan khas, murid autism hanya suka dan tertarik pada satu barang sahaja. Murid ini akan marah sekiranya barang tersebut diambil daripadanya. Murid ini juga akan menolak jika ditawarkan dengan barang yang lain. Ini bermakna barang kesukaannya itu merupakan satu rangsangan dan murid autism ini hanya tertarik pada satu rangsangan saja dan mendiskriminasikan rangsangan yang lain. Itu sahaja konsep pelaziman klasik diskriminasi Ivan Pavlov. Okey, seterusnya adalah teori penghapusan. Okey, penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Okey, dalam kajian Pavlov, bunyi loceng tidak disertakan dengan rangsangan tidak terlazim iaitu daging. Maknanya di sini kita bunyikan loceng tetapi kita tidak sertakan makanan sekali iaitu daging kepada anjing tersebut. Okey, dalam hal ini lama kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur iaitu sebagai tindak balasnya lah. Akhir sekali tindak balas akan terhapus. Okey, jika kita melihat pada konteks pendidikan, teori penghapusan ni boleh juga kita praktikkan di mana pada asalnya seorang guru akan memberi latihan kepada anak muridnya untuk disiapkan. Pada asalnya guru akan memberi ganjaran lah kepada murid bagi murid yang berjaya menyiapkan latihan. Akan tetapi lama kelamaan guru tidak memberi ganjaran, maka peratus murid yang menyiapkan latihan itu akan berkurangan. Begitulah kalau kita melihat teori penghapusan ini di dalam konteks pendidikan. Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran. Teori Ivan Pavlov sangat memberi implikasi yang besar dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru sangat memerlukan rangsangan dan murid perlu memberi gerak balas dalam proses PDP. Oleh itu, guru perlu berusaha supaya murid terangsang untuk memberi gerak balas dalam sesuatu subjek yang dipelajari. Setelah mempelajari subjek tersebut, guru juga memberi latihan. Ini kerana rangsangan dan gerak balas yang diberikan oleh murid tadi diperlukan untuk diperkukuhkan melalui latihan. Dari itu, semakin banyak latihan yang diberikan, semakin kukuh gerak balas terlazim yang diberikan oleh seseorang murid itu. Setelah murid itu melakukan latihan atau kerja rumah, guru memberi sedikit pujian iaitu sedikit rangsangan bagi tujuan untuk memotivasikan usaha dan gerak balas murid tersebut. Dari itu, murid akan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pelajaran dan juga melakukan kerja rumah. Dari itu, guru dapat melihat tingkah laku murid itu memberi tingkah laku yang positif dalam subjek tersebut. Seterusnya, apa yang dipelajari oleh murid dalam kelas juga boleh digeneralisasikan ataupun dipraktikkan di luar kelas dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, di dalam kelas, murid mempelajari konsep tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan di luar kelas, ketika murid-murid melakukan proses jual beli, maka konsep yang sama, tambah, bahagi, darab dan tolak ini yang digunakan. Penghapusan juga boleh berlaku sekiranya tiada peneguhan. Oleh itu, peneguhan sangat diperlukan bagi mengelak penghapusan yang berlaku. Sebagai contoh, mereka dah mempelajari konsep tambah, tolak, bahagi dan darab, maka kerja rumah perlu diberikan
dan pujian perlu diberikan setelah kerja rumah tersebut dilakukan bagi meneguhkan ilmu yang mereka pelajari. Sekiranya telah berlaku penghapusan ini, maka guru perlu melakukan konsep pemulihan serta-merta, iaitu mempelajari semula rangsangan dan gerak balas pada subjek tersebut bagi mengembalikan semula keberkesanan pembelajaran tersebut. Alright, let's go. What's poppin'? Yo, what you got? Okay. Hey, yo, come through.